Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada para hadirin yang sudi hadir pada pagi ini untuk mendengarkan forum yang bakal dibincangkan. Tajuk isu pada pagi ini ialah Permartabatan Bahasa Melayu. Apakah sebenarnya Permartabatan Bahasa Melayu yang tergambar dalam kotak fikiran kita? Apa pula kepentingannya sehingga kita perlu mempertabatkan bahasa Melayu ini? Akhir sekali, benarkah arus pemodenan yang dikatakan sebagai punca hilangnya perhargaan generasi sekarang terhadap bahasa ibunda ini? Bagi membincangkan persoalan-persoalan yang dikemukakan, 3 orang guru pelatih telah dijemput, iaitu Cik Aina Hazwani, Cik Nurhanina dan Cik Khairul Najwa dari Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Kemudian, saya mempersilakan Cik Aina untuk mencerita situasi bahasa Melayu di sekolah. Adakah pelajar mengaplikasikan dengan baik kemahiran komunikasi bahasa Melayu? Terima kasih. Sebagai guru bahasa Melayu, saya berhadapan dengan pelbagai cabaran untuk mendidik pelajar agar menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi dengan betul. Apa tidaknya, ketika guru bahasa Melayu berbuat demikian, terdapat sesetengah guru mata pelajaran bukan bahasa Melayu tidak mempedulikan langsung tentang aspek kebahasaan. Bagi mereka, soal binaan ayat, penggunaan imbuhan dan ejaan yang betul tidak penting asalkan perkara yang mereka sampaikan itu difahami oleh pelajar. Apabila keputusan peperiksaan diumumkan, memang terdapat segelintir pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang dalam bahasa Melayu bagi peperiksaan bertulis. Tetapi, pelajar berkenaan amat lemah apabila berkomunikasi secara lisan. Penggunaan dialek yang berterusan termasuk di sekolah adalah antara faktornya. Di sekolah, memang tidak dapat dinafikan bahawa memang terdapat segelintir guru yang cenderung menggunakan dialek ketika mengendalikan pengajaran dan pembelajaran, juga semasa menyampaikan ucapan dalam perhimpunan pagi di sekolah. Kecelaruan bahasa ini semakin ketara apabila akhir-akhir ini terpampang pelbagai slogan atau nama program yang tertulis dalam dialek tertentu dengan pelbagai kesalahan bahasa dan ejaan. Lebih aneh lagi, perkara ini turut dilakukan oleh unit-unit tertentu dalam organisasi pendidikan. Selain menampakkan ketidakfahaman pihak yang berkenaan terhadap konteks penggunaan bahasa rasmi, tindakan tersebut seolah-olah menggalakkan penggunaan dialek dalam kalangan pelajar. Mampukah pelajar menggunakan bahasa Melayu dengan betul sekiranya mereka berada dalam persekitaran penggunaan dialek yang berterusan? Penggunaan bahasa rojak sama ada oleh media cetak atau media elektronik turut mempengaruhi penguasaan bahasa Melayu pelajar dan masyarakat. Kini, kebanyakan pelajar gemar sekali meniru individu tertentu yang barangkali berasa hebat apabila berbicara dengan menggunakan bahasa Melayu yang bercampur aduk dengan bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Selangor oleh rakan-rakan dan amalan menggunakan bahasa SMS pula tidak kurang pentingnya dalam mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu di sekolah, termasuk ketika menjawab soalan peperiksaan. Perkara ini merupakan satu lagi cabaran kepada guru bahasa Melayu dalam usaha untuk memperkasakan bahasa Melayu di institusi yang mulia itu. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Aina. Jika dihalusi, bahasa Melayu merupakan elemen penting untuk membina jati diri dan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Lebih-lebih lagi, dalam jiwa generasi muda sekarang. Maka, kita dengar pula pandangan Cik Khairul Najwa tentang kepentingan memartabatkan bahasa Melayu. Silakan Cik Khairul Najwa. Terima kasih Tuan Pengerusi. Kepentingan memartabatkan bahasa Melayu antaranya dapat dilihat selama hampir setengah abad negara menikmati kemerdekaan. Bahasa Melayu telah menjadi salah satu asas pembinaan negara yang penting melalui 3 fungsi.
iaitu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Sebagai bahasa ilmu, bahasa Melayu telah memungkinkan berlangsungnya pendemokrasian pendidikan apabila sejumlah besar generasi muda mendapat peluang belajar dalam bahasa kebangsaan tanpa kekangan faktor taraf sosioekonomi dan pengasingan etnik serta halangan bahasa pengantar ilmu yang dahulunya didominasikan oleh bahasa Inggeris. Memandangkan bahasa Melayu dikuasai dan digunakan oleh majoriti rakyat Malaysia dan pada waktu yang sama, ianya juga merupakan bahasa kebangsaan. Maka, amat wajar bahasa ini dijadikan bahasa pengantar kepada mata pelajaran di sekolah. Ini bukan sahaja kerana untuk lebih mudah memahami pelajaran, tetapi pada yang sama, ianya juga untuk tujuan perpaduan kaum. Tambahan pula, guru-guru yang sedia ada pada hari ini sudah terlatih untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Begitu tujuan mengajar kerana sistem pendidikan yang telah mereka lalui sekian lama dan juga kerana penguasaan mereka yang baik disebabkan oleh majoriti dari mereka adalah daripada kalangan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi. Buku-buku di dalam mata pelajaran sains dan matematik juga semuanya sudah ada di dalam bahasa Melayu semenjak dari tahun 1 hinggalah ke tingkatan 5. Bukan sedikit usaha yang telah dilakukan untuk menghasilkan buku-buku ini. Kesimpulannya, kita mempunyai alasan yang cukup untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di dalam mata pelajaran matematik dan sains di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Itu sahaja daripada saya. Terima, terima kasih Cik Khairul Najwa. Menarik sekali penjelasan sebentar tadi. Yang paling menarik ialah isu tentang kepentingan memartabatkan bahasa Melayu ini kepada golongan muda. Seterusnya, saya ingin meminta pendapat Cik Hanina mengenai mengapakah pada masa kini penggunaan bahasa Melayu ini dianggap masih terpinggir. Boleh Cik Hanina jelaskan? Terima kasih saudari pengerusi kita pada hari ini. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan semakin tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utama yang menyebabkan keterpinggiran bahasa Melayu ialah perspektif masyarakat di negara ini, khususnya dalam kalangan generasi muda yang memandang enteng terhadap bahasa Melayu. Mereka beranggapan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat kelas bawahan. Lantas, bahasa Inggeris dianggap bahasa yang menggambarkan keelitan penuturnya. Masyarakat berfikiran bahawa perkataan baku dalam bahasa Melayu itu kolot. Terdapat juga segelintir remaja yang tidak boleh bertutur dengan betul dalam bahasa kebangsaan. Bahkan, mereka bangga menceritakan di media sosial bahawa mereka lebih fasih berbahasa Inggeris sebagai bahasa perantara utama berbanding bahasa ibunda mereka sendiri. Menurut Yang Bahagia, Prof. Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong, sikap merupakan cabaran terbesar dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa tidak dapat dinafikan. Namun, bahasa Melayu perlulah dimartabatkan kerana ia merupakan bahasa perpaduan dan alat komunikasi utama di bumi bertuah ini. Saban hari, semakin ramai generasi muda yang hilang semangat kemelayuan dalam konteks bahasa dan budaya serta mengagung-agungkan segala yang datang dari barat. Mungkin dipunca daripada ibu bapa mereka yang mempunyai pandangan bahawa bahasa Melayu itu tidak penting kerana mereka sudah dilahirkan sebagai bahasa Melayu. Pemikiran seperti itu haruslah dihakis dengan segera kerana generasi merupakan penyambung untuk memartabatkan bahasa Melayu. Itu sahaja daripada Pemimpin kita. Saudara penonton, memang tidak dapat dinafikan bahawa bahasa Melayu amat perlu untuk dipelihara. Oleh itu,
Pelbagai usaha dilaksanakan bagi memastikan bahasa Melayu kita terus mendominasi kehidupan masyarakat. Semangat cinta akan negara sewajarnya berkobar-kobar dalam jiwa setiap generasi apabila melihat usaha-usaha negara menjadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Oleh itu, mulai hari ini sama-samalah kita menghargai bahasa Melayu. Hanya bangsa yang kenal jati diri ialah bangsa yang dihormati. Sampai di sini sahaja perbincangan kita. Semoga ada rezeki kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.